Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan syurga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Baiklah, agak-agaknya apakah pelajaran kita pada hari ini? Ya, kita akan belajar tajuk sedekah kunci kebaikan dalam bidang hadis tingkatan 3. Jom. Baca hadis dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Muttafaqun alaih. Baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari yang terbit padanya matahari. Ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah, ialah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya, ialah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan perkataan yang baik ialah sedekah. Wal kalimah tu maksud perkataan, Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah, dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Maksud sedekah, jadi ada dua, dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa maksudnya bahasa Arab. Maksud sedekah dari segi bahasa ialah pemberian. Manakala dari segi istilah pula,
sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sedekah dalam hadis ini, ada 7 amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis ini. Yang pertama, berlaku adil dalam tindakan. Yang kedua, mendamaikan orang yang bertelingkah. Yang ketiga, membantu orang menaiki kenderaan. Yang keempat, membantu orang mengangkat barang ke dalam kenderaan. Tadi kita bantu menaiki kenderaan. Yang keempat ni kita bantu angkat barang pula ke dalam kenderaan. Itu pun sedekah juga. Baik, yang kelima apa dia? Mengucapkan perkataan yang baik. Sedekah juga. Kemudian yang keenam, berjalan untuk menunaikan solat. Sedekah. Dan yang ketujuh, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Adalah sedekah. Jadi ada 7 amalan sedekah. Kelebihan beramal dengan amalan sedekah dalam hadis ini. Okay. Antara kelebihan dia, yang pertamanya untuk berlaku adil terhadap 2 orang yang bertelingkah. Okay. Yang pertama, kelebihan dia bila kita berlaku adil ni, menghalang kedua pihak daripada melanggar perintah Allah. Antaranya ialah perintah Allah, tak boleh berterusan bertelingkah selama 3 hari. Itu jadi kita dapat menghalang. Seterusnya yang kedua, mententeramkan hati kedua-dua belah pihak. Itu kelebihannya. Seterusnya yang kedua, membantu orang menaiki kenderaan dan mengangkat barangnya ke dalam kenderaan. Jadi, apakah kelebihannya? Yang pertama, ia akan memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan. Seperti apa? Warga emas, seperti ibu mengandung, orang kurang upaya dan lain-lain lagi. Yang kedua kelebihan dia iaitu meringankan beban orang lain. Bila kita membantu orang mengangkat barang contohnya ke dalam kenderaan. Seterusnya, bagi kelebihan mengucapkan perkataan yang baik. Yang pertama, menenangkan hati pendengar. Sebab apa? Sebab ucapan tersebut, perkataan tersebut, perkataan yang baik-baik sahaja. Jadi, pendengar pun jadi tenang hatinya. Yang kedua, mengelakkan berlakunya pertelingkahan. Kalau perkataan yang buruk, mencarut, memaki, memarahi, itu akan boleh berlakunya pertelingkahan. Tapi kalau sekiranya perkataan yang baik, boleh mengelakkan berlakunya pertelingkahan. Yang seterusnya yang ketiga, menimbulkan imej dan peribadi yang disenangi. Sebab apa? Sebab seorang itu dia bercakap baik saja. Dan seterusnya, menyuburkan budaya komunikasi berkesan. Baik. Seterusnya, kelebihan bagi orang yang berjalan untuk menunaikan solat. Apakah kelebihan dia? Yang pertama, ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa. Jika dia pergi
ke masjid dalam keadaan berwuduk. Seterusnya yang kedua, berpeluang melaksanakan sedekah yang lain. Apa contoh sedekah yang lain? Contohnya dia berjalan untuk menunaikan masjid, dia nampak sesuatu yang berbahaya di jalan. Maka dia alihkan benda yang berbahaya itu pun dikira sebagai sedekah yang lain. Seterusnya, diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan di hari akhirat nanti, kerana sebab apa? Sebab dia berjalan dalam kegelapan waktu subuh. Jadi Allah SWT beri cahaya yang sempurna. Dan yang keempat, dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebab apa? Sebab dia berjalan menyihatkan tubuh badannya. Baik, seterusnya kita tengok pula kelebihan mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Yang pertama, menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengurangkan risiko kemalangan. Sebab dia alih misalnya batu ke kayu ke duri ke paku ke, menyebabkan risiko kemalangan itu tidak terjadi. Baik, seterusnya, memberi keselesaan kepada pengguna yang lain. Baik, seterusnya cuba kita tengok pula tingkatan sedekah. Ada berapa tingkatan sedekah? Tingkatan sedekah ni dia ada 5 tingkatan sedekah. Yang pertama, tingkatan yang pertama iaitu bersedekah dengan duit. Itu tingkat yang pertama yang tinggi sekali. Kalau ada duit. Jika dia tidak mampu yang kedua, dia tidak mampu, dia kena bekerja sehingga mampu bersedekah. Yang ketiga pula, jika tidak mampu, dia membantu orang yang dalam kesusahan. Ini tingkat yang ketiga. Manakala tingkat yang keempat pula, jika tidak mampu, dia menyuruh kepada kebaikan. Seorang melakukan suatu kebaikan, itu pun dikira sebagai sedekah. Dan tingkat yang terakhir, yang kelima, jika tidak mampu juga, dia menahan dirinya daripada melakukan keburukan. Inilah 5 tingkatan sedekah. Baik, seterusnya yang terakhir, pengajaran hadis. Apakah pengajaran hadis? Jadi bila pengajaran hadis ni, kita ingat kata kunci dia ni PIH. P. Apa dia P ni? P ni pendahuluan, iaitu kita. Kita hendaklah. Ini ialah pendahuluan. I ni ialah isi. Lepas tu H ini ialah huraian. Di antara isi dengan huraian ni, kita gunakan kata suka. Suka tu maksudnya S tu supaya ke, U tu untuk ke, K kerana ke, A agar. Kita gunakanlah ayat kata hubung tersebut untuk isi dan huraian. Contohnya, kita hendaklah, yang pertama apa dia? Yang pertama, sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran untuk membantu agar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, mendamaikan orang yang bertelingkah, kerana setiap mukmin bertakwa. Maksudnya kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah lah, kerana setiap mukmin bertakwa. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Kita hendaklah membantu orang menaiki kenderaan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan urusan kita. Yang keempat, ialah kita hendaklah sentiasa bercakap hal-hal yang baik
kerana itu merupakan tanda keimanan. Yang kelima, kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan ini besar kelebihannya. Dan yang terakhir, yang keenam, kita hendaklah berusaha mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan agar tidak memudaratkan orang. Jadi bila kita tengok pengajaran hadis ni, itu adalah amalan-amalan yang sedekah yang terdapat dalam hadis itu. Kita olah saja dia menjadikan perkataan itu menjadikan ini untuk pengajaran hadis. Jadi sekian saja, insya-Allah berjumpa lagi dalam pelajaran yang lain. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.